Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara, saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Mohon maaf zahir dan batin kepada para penonton saluran Zaidin Abadi yang saya hormati sekalian. Terima kasih kepada saudara-saudara yang kembali menonton saluran ini. Saya amat berterima kasih atas segala sokongan saudara sekalian. Kepada para penonton yang pertama kali mengunjungi saluran ini, saya ucapkan selamat menonton. Saya mohon kerjasama dan sokongan saudara sekalian untuk menekan butang subscribe, butang loceng, like dan share video ini supaya setiap kali saya muat naik video terbaru, saudara-saudara tidak ketinggalan untuk menontonnya. Saudara-saudara, seperti biasa dalam siri pada kali ini, saya akan perkenalkan 2 buah lagi buku hasil karya ahli-ahli Angkatan Sastrawan Nasional Kedah atau ASASI. Tetapi kali ini, saya akan bawakan kelainan untuk tetapan saudara sekalian. Pada kali ini, saya akan perkenalkan 2 buah buku karya saya sendiri. Rasanya tidak salah kalau saya perkenalkan buku saya sendiri kerana saya juga adalah ahli ASASI. Buku pertama yang akan saya perkenalkan berjudul Sang Putih Raja Maya. Buku ini memuatkan 24 buah cerpen. Sang Putih Raja Maya diterbitkan oleh UUM Press, Universiti Utara Malaysia, Kedah Darul Aman dalam tahun 2016. Kesemua cerpen yang diterbitkan di dalam kumpulan cerpen Sang Putih Raja Maya ini terbahagi kepada 5 segmen. Di dalam segmen pertama terdapat 4 buah cerpen. Segmen kedua terdapat 4 buah cerpen. Segmen 3 pula ada 5 buah cerpen. Segmen 4 ada 6 buah cerpen dan segmen 5 ada 5 buah cerpen. Cerpen yang dipilih sebagai judul buku ini iaitu Sang Putih Raja Maya merupakan sebuah cerpen yang mengangkat tema kepimpinan dalam suasana politik semasa. Saya menggunakan warna-warna sebagai watak di dalam cerpen ini seperti sang putih, sang hijau, sang merah, sang biru, sang jingga dan sang kuning. Sang putih yang dipilih sebagai pemimpin Maya telah menjadi seorang yang angkuh dan sombong dengan pangkat yang dimilikinya. Dia berasa terlalu bangga dengan warna dirinya yang putih bersih berbanding dengan pelbagai warna isi Maya yang lain. Oleh sebab itu, Sang Putih mengeluarkan perintah bahawa seluruh isi Maya perlu tunduk kepada apa sahaja perintahnya tanpa sesiapa pun yang boleh membantahnya. Sikap angkuh Sang Putih itu telah menimbulkan kemarahan dalam kalangan isi Maya. Sang merah, sang biru, sang hijau, sang kuning dan sang jingga telah berarak ke istana Sang Putih, melaungkan desakan untuk menjatuhkan Sang Putih. Tetapi Sang Putih masih tetap dengan keangkuhannya, tidak mahu menurut kehendak isi Maya, sehingga seluruh isi Maya mengugut untuk mencabut warna masing-masing daripada tubuh Sang Putih. Cerpen ini berakhir apabila seluruh isi Maya tiba ke istana Sang Putih. Didapatinya Sang Putih terjelepuk jatuh tanpa dapat berbuat apa-apa lagi. Sang Putih tersedar dia hanyalah paduan segala warna isi Maya. Tanpa warna-warna itu, dia tidak mungkin wujud. Cerpen-cerpen lain yang terdapat di dalam buku ini antaranya ialah Jalan Pulang, Mengejar Sinar Gemilang, Pondok Brother Lim, Perhitungan Terakhir, Remington, Kosong, Titik, Rantus, Merebut Bintang, Roda Kehidupan, Maafkan Aku Zihan,
dan Sekutum Mawar dan Hujan Lebat. Ada 2 buah cerpen yang mengangkat watak saudara baharu Muslim atau mu'allaf yang sanggup berkorban demi untuk mengembangkan agama Islam. Cerpen Mengejar Sinar Gemilang menampilkan watak Supian atau nama asalnya Eng Supin yang dihalau oleh ayah dan ibu kandungnya hanya oleh sebab Supin sudah memeluk agama Islam. Pelbagai dugaan telah dihadapinya sehinggalah dia sampai ke kampung Lencong Darat. Supin menetap di kampung itu atas ihsan ketua kampung yang membenarkan dia tinggal di sebuah pondok lama di hujung kampung. Supin membuat kerja-kerja kampung untuk menampung hidupnya di samping sentiasa berada di masjid setiap kali waktu solat. Suatu pagi, Mak Limah, peniaga nasi lemak, terkejut melihat Supin berpakaian segak. Rupa-rupanya, Supin hendak melawat keluarga angkatnya dahulu. Katanya kepada Mak Limah, "Saya terima berita anak perempuan bapa angkat saya itu nak peluk Islam. Jadi, saya nak ke sana untuk bantu dia pergi daftar di pejabat agama." Sebuah lagi cerpen yang menampil watak seorang saudara baru ialah cerpen berjudul Pondok Brazalim. Cerpen ini mengisahkan Ustaz Muaz, seorang bekas pelajar sekolah agama milik Ustaz Mujibur Rahman yang memikul amanah dan wasiat gurunya untuk membina semula sekolah yang uzur itu. Ustaz Muaz berusaha gigih untuk mendapatkan dana bagi membangunkan semula sekolah tersebut dengan menghubungi banyak pihak, termasuklah syarikat-syarikat korporat untuk memohon sumbangan. Namun usahanya tidak memberangsangkan oleh sebab banyak syarikat korporat itu meminta bukti pelepasan cukai yang tidak dapat dibuktikan oleh Ustaz Muaz. Akhirnya dia dapat menghubungi seorang lakan lama, seorang mu'allaf yang sama-sama belajar di sekolah tersebut selepas rakan itu memeluk agama Islam. Kini Brazalim sudah menjadi ahli perniagaan di Kuala Lumpur. Dalam pertemuan itu, Brazalim menyatakan, "Saya hanya mahu Allah berikan pelepasan segala cukai kepada saya. Saya mohon Allah hilangkan kesukaran dan halangan untuk saya sampai ke jannahnya. Saya lebih suka berniaga dengan Allah." Semasa Ustaz Muaz sibuk pada hari perasmian sekolah yang baru siap dibina semula itu, serta pendaftaran pelajar-pelajar baharu, dia menerima panggilan telefon yang menyatakan sahabatnya, Brazalim, meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya. Sebelum itu, Brazalim memberitahu Ustaz Muaz yang dia sendiri akan datang ke majlis pada hari itu. Dalam kesedihan yang amat sangat, Ustaz Muaz mengumumkan sekolah itu diberi nama Pondok Brazalim sebagai mengenang jasa dan sumbangan dana daripada Brazalim untuk membina semula sekolah lama mereka. Saya sengaja memilih watak mu'allaf sebagai motivasi kepada kita sesama Islam yang tidak bersungguh-sungguh memberi sumbangan kepada perkembangan Islam yang menjadi agama pegangan kita sejak kita dilahirkan. Berbanding dengan mu'allaf yang mendapati penghijrahan mereka adalah satu lorong yang membawa sinar bahagia. Saudara sekalian, sebuah lagi buku saya ialah novel Terima Kasih Syakirah, terbitan Angkatan Sastrawan Nasional Kedah, Asasi, tahun 2019. Novel ini adalah hasil projek transformasi cerpen kepada novel anjuran Asasi tahun 2018. Novel ini membawa kisah tentang Syakirah, seorang pelajar universiti yang sedang menyiapkan kajiannya tentang tokoh tempatan. Dia terjumpa beberapa majalah lama yang memaparkan seorang pelakon bangsawan yang kebetulan pelakon dan kumpulan bangsawannya berasal dari negeri Kedah. Daripada pembacaannya itulah, Syakirah berminat untuk mencari pelakon berkenaan. Usahanya berhasil apabila dia terserempak dengan seorang lelaki tua di sebuah kedai buku.
Daripada pengamatannya, lelaki tua itu adalah seorang yang istimewa. Syakirah berusaha sehingga dia berjaya merapati lelaki tua itu dan dapat berbual dengannya. Syakirah dapat tahu itulah Sidik, pelakon bangsawan yang terkenal pada waktu silam. Tetapi atas sebab-sebab tersendiri, Sidik tidak meneruskan kerjaya lakonannya, seperti kebanyakan anak muda yang berhijrah ke Singapura untuk menjadi pelakon filem. Sidik hanya ke Pulau Pinang untuk terus berlakon bangsawan yang semakin hari semakin kurang diminati akibat munculnya wayang gambar atau filem. Dalam masa yang sama, di rumah ibunya, Syakirah menemui beberapa buah majalah lama bertulisan Jawi yang ada memuatkan gambar Sidik dan seorang pelakon wanita pada kulit harapan majalah itu. Syakirah berhubung dengan Munir, pegawai penyelidik budaya di Majlis Kebudayaan Negeri, untuk mendapatkan bantuan menyiapkan kajiannya. Pada waktu itulah, dia juga minta bantuan Munir untuk mengatur pertemuan dengan Sidik. Syakirah mahu buktikan siapakah Sidik sebenarnya pada Munir, yang sepatutnya bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan tokoh-tokoh budaya setempat. Dalam pertemuan yang diatur itulah, Syakirah yang datang bersama-sama dengan ibunya, Datin Sakinah, telah dapat mempertemukan Sidik dengan Dayang Mariana. Saudara-saudara perlu membaca novel ini untuk mengetahui kisah sehingga akhirnya. Siapakah Dayang Mariana dan apakah yang berlaku kepada Sidik dan Datin Sakinah? Demikianlah dua buah buku hasil karya saya yang saya perkenalkan pada hari ini. Saudara-saudara boleh memiliki novel Terima Kasih Syakirah dan kumpulan cerpen Sang Putih Raja Maya dengan menghubungi saya sendiri, kerana hanya ada beberapa buah sahaja lagi yang tersimpan dalam simpanan saya. Novel Terima Kasih Syakirah berharga RM20 senaskah. Kumpulan cerpen Sang Putih Raja Maya berharga RM29 senaskah. Kalau anda memiliki kedua-duanya sekali, saya akan berikan harga yang lebih istimewa. Selamat membaca. Saudara-saudara, saya mohon kemaafan atas sebarang kelemahan persembahan saya pada kali ini. Saya berdoa agar Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menempuh cabaran kehidupan ini. Dan saudara-saudara para karyawan sekalian, marilah sama-sama kita hasilkan karya yang bermutu, karya yang boleh memberi manfaat pada para pembaca. Yakinlah, ada ganjaran yang Allah simpan untuk kita akhirnya nanti. Sekian dahulu untuk kali ini, sehingga kita berjumpa dalam siri-siri yang akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.